Okey, cikgu akan terangkan beberapa soalan bagaimana kita nak menyelesaikan persamaan linear serentak. Okey, contoh pertama, X tambah 4Y sama dengan 14. 3X tambah 2Y sama dengan 12. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh menggunakan kaedah penggantian dulu. Okey, kaedah. Okey, langkah pertama kita labelkan persamaan pertama, yang kedua persamaan kedua. Okey, selepas tu kita pastikan, kita kenal pasti daripada persamaan 1 atau persamaan 2 yang mana pemboleh ubah dia mempunyai perkali 1 untuk mudah kita jadikan dia sebagai perkara rumus. Kalau lihat daripada persamaan 1 dan 2, X adalah perkali yang mempunyai nilai 1. So, kita ambil persamaan 1 untuk jadikan persamaan 3. Perkara rumus tu maksudnya X ni sebagai tajuk lah kat depan dia. Kita ubah Y jadi persamaan ketiga. 14 positif 4Y bila berubah kedudukan akan jadi tolak 4Y. Ini jadi persamaan 3. Okey, sekarang dari 3 masukkan dalam 2. Apa maksud 3 masukkan dalam 2? Sekarang persamaan 2 ni kita tak usik apa-apa lagi. 3 ni X dia dah jadi perkara rumus. Nilai X sekarang adalah 14 tolak 4X. Nilai X ni kita akan masukkan pada X di persamaan 2. Okey, macam ni . Persamaan 2, 3X tambah 2Y sama dengan 12. Okey, sekarang nilai X kita akan gantikan dengan nilai X ni. Okey, kita akan gantikan 3, pastikan letak kurungan sebab 3 dengan X ni adalah operasi darab. 14 tolak 4Y sah 4Y. Okey, yang ni nilai X. 14 tolak 4Y adalah nilai X. Okey, yang di belakang ni kita salin semula. 2Y sama dengan 12. Tanda kurungan ni merujuk kepada operasi darab. 3 darab 14, 3 darab negatif 4Y. Akan dapat 42 tolak 12Y tambah 2Y sama dengan 12. Okey, cikgu sambung sini. 42 tolak 12Y tambah 2Y sama dengan 12. Pemboleh ubah yang sama ni kita selesaikan. 42 negatif 12Y tambah 2Y kita akan dapat negatif 10Y sama dengan 12. Okey, di sini kita pastikan pemboleh ubah sahaja yang berada di depan. Negatif 10Y sama dengan 12. 42 ni positif, kita pindah ke kanan akan jadi negatif 42. Negatif 10Y. Ni kita tekan kalkulator. Bila nombor kecil tolak nombor besar akan jadi nilai negatif. Negatif 30. Kita nak cari nilai Y, bukan negatif 10Y. Ini adalah operasi darab. Negatif 10 dengan Y adalah operasi darab. So, kita tinggalkan Y sahaja. Bila berubah kedudukan, darab akan jadi bahagi. So, Y akan dapat 3. Okey, sekarang ada 3 persamaan. Kita baru dapat nilai Y. Kita kena cari nilai X. Nilai Y ni kita boleh pilih salah satu persamaannya kita boleh masukkan. Katalah saya nak gunakan persamaan 3. Masukkan, boleh pilihlah awak nak guna persamaan 1 ataupun 3. Masukkan Y sama dengan 3 ke dalam 3. Okey, 3 ni persamaan dia X sama dengan 14 tolak 4Y. Sekarang nilai Y adalah 3. Y ni kita gantikan dalam Y ni. X sama dengan 14 tolak 4. Gantikan nilai Y sama dengan 3. X sama dengan 14 tolak 12. X akan jadi 2. So, kita akan dapat nilai Y dan X. So, maka X sama dengan 2. Y sama dengan 3. Okey, ini kaedah
penggantian. Okey, cikgu akan terangkan bagaimana menggunakan kaedah penghapusan. Okey, masih lagi soalan yang sama. X tolak tambah 4Y sama dengan 12. Okey, untuk kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan, kita kena pastikan, kena pilih. Okey, daripada persamaan 1 dan 2 ni, kita kena pilih pemboleh ubah yang mempunyai perkali yang sama. Kalau tengok di sini, X ni perkalinya 1, di sini X perkalinya 3. Manakala untuk Y, perkalinya 4, persamaan kedua perkalinya 2. Okey, sekarang perkali pada kedua-dua persamaan tidak sama. Untuk kaedah penghapusan, kita kena pilih salah satu pemboleh ubahlah untuk dijadikan kosong. Okey, katalah daripada persamaan 1 kita nak jadikan X kosong. Untuk jadikan X kosong, sekarang sini pemboleh ubah perkali dia 1. Kita nak jadikan 3. So, persamaan 1 X tambah 4Y sama dengan 14. Semua persamaan ni kita darabkan dengan 3. Sebab untuk jadikan perkali pada X juga 3 pada persamaan 1. So, persamaan baru yang terbentuk, ni persamaan 1, persamaan 2. Okey, yang ni akan jadi 3X. X darab 3 jadi 3X. 4Y darab 3 akan dapat 12Y. 14 darab 3 akan dapat 42. Okey, sekarang ni persamaan 3. Okey, daripada persamaan 1 wujud persamaan 3. Okey, sekarang kita akan tolak. Nak pastikan persamaan pemboleh ubah pada X menjadi kosong. Persamaan 3 kita tolak persamaan 2. Okey, ini persamaan 3. 3X tambah 12Y sama dengan 42. Kita tolak 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kita tolakkan 3X tolak 3X, kita akan dapat kosong. Itu yang kita nak jadikan kosong tu. 12 tolak 2Y, kita akan dapat 10Y. Sama dengan 42 tolak 12, kita akan dapat 30. Y sama dengan, ini adalah operasi darab. Bawa ke sini akan jadi operasi bahagi. Okey, so Y kita dapat 3. 30 bahagi 10 dapat 3. 3. Okey, Y sama dengan 3. Kita boleh ganti dekat mana-mana persamaan. Sama ada persamaan 1 ataupun 2. Katalah saya letak ganti persamaan 1. Y sama gantikan Y sama dengan 3 dalam persamaan 1. Okey, persamaan 1. Saya ambil persamaan 1, ambil persamaan ni lah. Kalau awak ambil persamaan 2, guna persamaan ni. Okey, persamaan 1, persamaan dia X tambah 4Y sama dengan 14. Gantikan Y ini nilainya 3. X tambah 4 kurungan 3 sama dengan 14. X tambah 4 darab 3 dapat 12 sama dengan 14. X sama dengan 14 tolak 12. X dapat 2. So, 2 guna mana-mana kaedah hasilnya mesti dapat sama. Maka, X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Okey, ini dua kaedah iaitu penggantian dan penghapusan. Okey, untuk contoh seterusnya, kita lihat soalan ni. 1/3 P tambah Q sama dengan 4. P tolak Q per 4 sama dengan 2. Okey, untuk kita gunakan kaedah penggantian, langkah pertama kita labelkan sebagai persamaan 1 dan persamaan 2. Okey, daripada kedua-dua persamaan ni, kita pilih yang mana persamaan yang mempunyai pemboleh ubah yang perkalinya 1.
Okey, kalau lihat di sini persamaan 1 ada pemboleh ubah yang perkalinya 1 iaitu Q. Nak tahu perkali sini ni. Untuk mudah ada single, dia tak ada pecahan. So kita ambil persamaan 1 ni untuk kita wujudkan jadi persamaan 3. Kita ubah suai persamaan 1 ni. Okey, Q sama dengan 4 ni. Okey, 1/3 P ni positif. Kita gerakkan ke kanan, dia akan jadi negatif 1/3 P. Okey, ini akan jadi persamaan 3. Okey, persamaan 3 ni wujud daripada persamaan 1. Sekarang kita akan masukkan persamaan 3 ni ke dalam persamaan 2 dengan nilai Q sama dengan 4 tolak 1/3 P. Okey, persamaan kedua ialah P tolak Q per 4 sama dengan 2. Okey, kita gantikan nilai Q ni dengan nilai ni. P tolak, kita kurungkan 4 tolak 1/3 P tutup kurungan perkan dengan 4 sama dengan 2. Okey, untuk memudahkan persamaan ni, kita tengok bila ada penyebut ni bawah ni 4 ni. So kita gerakkan ya. Ini adalah operasi bahagi sebenarnya. Kita gerakkan ke kanan, dia akan jadi operasi darab supaya tak ada penyebut ni untuk mudahkan kita kira. P tolak 4. Okey, ni saya buka kurungan. Negatif dengan positif menjadi negatif 4. Negatif dengan negatif akan jadi positif 1/3 P sama dengan 4 darab 2 dapat 8. Okey, sekarang ni persamaan baru yang kita dapat lah. Okey, sekarang kita kumpulkan pemboleh ubah dengan pemboleh ubah nombor dengan nombor. Okey, P tambah 1/3 P sama dengan 8 tambah 4. Ya, negatif 4 bawa ke kanan akan jadi positif. Okey, P. P ni nilai dia 1. So, untuk pecahan, kalau pelajar yang tak mahir, kita tengok penyebut bawah dia. Dia sebenarnya, kita boleh ambil 3/3 sebab nilai dia 1. Mengikut penyebut dekat sini. So, 3/3 tambah 1/3 kita akan dapat 4/3 P sama dengan 12. Okey, 4/3 P ni adalah operasi darab. Ya, dia operasi darab. Kita nak cari nilai P. So, kita gerakkan 4/3 sini ke kanan, dia akan jadi operasi bahagi. Okey, P sama dengan 12 bahagi dengan 4/3. Okey, untuk selesaikan soalan ni, okey, 12 bahagi 4/3. Bila pecahan, untuk mudahkan kita selesaikan, kita tukar kepada operasi darab. 12 darab, kena ingat, bila tukar dari bahagi tukar kepada operasi darab, pengangka jadi penyebut, penyebut jadi pengangka. Dia akan berubah kedudukan ya, akan jadi 3/4. Okey, P sama dengan 12 darab 3, kita dapat 36 bahagi 4. So, kita akan dapat P sama dengan 9. Okey, ini baru nilai P. Sekarang kita kena cari dalam persamaan. Kalau tengok dia ada dua pemboleh ubah, P dan Q. Kita baru dapat nilai P. So, kita boleh masukkanlah. Awak boleh pilih mana-mana persamaan. Sama ada persamaan 1 ataupun persamaan 2. Ya. Kita nak cari nilai Q. So, nilai P ni kita dah tahu tadi. Kita masukkan nilai P sama dengan 9. Boleh pilih sama ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ya. Okey, kalau untuk mudah kita ambil persamaan 3. Masukkan P sama dengan 9 ke dalam 3. Terpulang pada mana-mana persamaan yang kita gunalah. Kalau persamaan 3, ambil ni persamaan ni. Okey, persamaan 3 Q sama dengan 4 tolak 1/3 P. Sekarang nilai P adalah 9. So, kita masukkan nilai P 9. 4 tolak 1/3 P adalah 9. Okey, Q sama dengan 4 tolak 9 bahagi 3 ni. 1 darab 9, 9 bahagi 3. 9/3 ni. Okey,
Q sama dengan 4. 9 bahagi 3 dapat 3. Q sama dengan 1. So, jawapan yang akan kita perolehi ialah maka P sama dengan 9. Q sama dengan 1. Okey, ini kaedah penggantian.